besaran semula subsidi ambil kira tanggungan isi rumah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bayi perempuan berusia setahun 4 bulan ditemukan meninggal dunia selepas dipercayai tertinggal di dalam kereta di sebuah universiti awam di Kuala Nerus. Polis menerima laporan kejadian pada pukul 4.30 petang semalam selepas bayi terbabit dibawa ke pusat kesihatan pelajar di universiti berkenaan. Siasatan awam mendapati bapa bayi terbabit terlupa untuk menghantar anaknya itu ke pusat asuhan kanak-kanak universiti berkenaan pada 11 pagi. Sebab-sebab kematian masih belum diperolehi dan kerana ia akan pending pada analisa makmal. Dan kita telah membuka kertas siasatan dan siasatan dibuat di bawah Seksyen 31/1/A Akta Kanak-kanak tahun 2001. Orang ramai dinasihat tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu siasatan. Hampir 1 juta batang rokok putih seludup dengan nilai cukai kira-kira RM657,000 dirampas Kastam Kelantan. Seorang lelaki warga tempatan dicekup. Pengarah Kastam Negeri Wan Jamal Abdul Salam Wang Long berkata rokok dirampas ketika pemeriksaan ke atas sebuah lori di persimpangan lampu isyarat Pekan Melur, Kota Baru. Seorang lelaki warga negara tempatan berumur 40 tahun yang merupakan pemandu kenderaan terbabit turut ditahan dan direman selama 14 hari untuk siasatan lanjut. Hasil pemeriksaan, pasukan mendapati barangan yang dimuatkan adalah rokok putih yang dipercayai barang larangan import. Rokok dipercayai diselundup masuk dari Thailand untuk edaran sekitar Lembah Kelang. Di Mahkamah Magistrate Johor Bahru, pengarah syarikat logistik mengaku tidak bersalah atas pertuduhan gagal kemuka penyata pendapatan syarikat. Lua Wenshin dituduh gagal berbuat demikian berkaitan penyataan tafsiran bagi tahun 2010 dan 2001. Nilai cukai yang boleh dikenakan lebih RM554,000. Sementara itu, di mahkamah sama, pengarah syarikat pembinaan turut didakwa atas 2 pertuduhan gagal kemuka cukai pendapatan peribadi selama 5 tahun sejak 2016. Syed Azhar Syed Saad juga mengaku tidak bersalah atas pertuduhan tersebut. Mahkamah menetapkan 3 Disember bagi sebutan kes Weng Shin manakala Syed Azhar pada 28 November. Beralih ke perkembangan banjir di Perak. Setakat petang tadi, jumlah penduduk terjejas banjir melonjak kepada 270 orang dan mereka berlindung di 3 pusat pemindahan sementara PPS di daerah hilir Perak dan Krian. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan di daerah hilir Perak 2 PPS dibuka, masing-masing menempatkan 185 penduduk daripada 59 keluarga di PPS Dewan Serbaguna Padang Tembak dan 52 penduduk daripada 20 keluarga pula ditempatkan ke PPS Dewan Majlis Perbandaran Teluk Intan Langkap. Sementara itu, di daerah Krian, PPS Sekolah Rendah Kebangsaan Cangkat Lobak menempatkan 32 penduduk dari kampung Matang Tengah. Dalam pada itu, anggota PDRM siap siaga menghadapi bencana banjir menjelang monsun Timur Laut. 5,648 kawasan banjir di 163 daerah di seluruh negara dikenal pasti. Jelas Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein, Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman Datuk Sri Hazani Ghazali dilantik Komander Operasi di peringkat pusat. Pelbagai aset turut digerakkan termasuk 8 pesawat udara mengikut keperluan semasa bencana. Lebih 61,000 kekuatan pegawai dan anggota siap sedia bertugas termasuk ATM, bomber, APM dan rela.
Penduduk terutama yang tinggal di kawasan berisiko banjir dinasihat beri kerjasama serta patuh kepada arahan pihak berkuasa sekiranya perlu berpindah demi keselamatan. Sementara itu di Terengganu, pelbagai agensi keselamatan dan kesihatan terlibat dalam program latih amal bencana udara lapangan terbang Sultan Mahmud. Fokusnya memperkukuhkan lagi penyelarasan tugas dan kesiapsiagaan dalam operasi menyelamat sekiranya berlaku bencana udara di lapangan terbang. 500 peserta pelbagai agensi keselamatan termasuk mahasiswa perubatan Universiti Sultan Zainal Abidin terlibat. So di lapangan terbang Sultan Mahmud Kuala Terengganu ni kita mempunyai satu pelan kecemasan lapangan terbang di mana fungsi kita melaksanakan latih amal ni adalah satu untuk menguji keberkesanan pelan itu sendiri, kedua kecekapan komunikasi, dan yang ketiga adalah tindak balas semua agensi sama ada Malaysia Airports ataupun agensi-agensi kerajaan yang datang daripada luar. Okey, untuk full scale exercise ni kita melaksanakan dia dengan frekuensi 2 tahun sekali. Di Lenggong Perak, lelaki ditemukan lemas di Sungai Perak berhampiran Kampung Bukit Sapi. Mangsa Saiful Azhar Muhammad Azhari dilaporkan hilang selepas keluar dari rumahnya di Kampung Jilok pada pagi Isnin lalu. Operasi mencari dan menyelamat dijalankan Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak. Hasil maklumat orang awam, mangsa ditemukan dalam keadaan berpakaian tersangkut di dahan pokok berhampiran Sungai Terbabit. Mayat kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Lebih 6,000 laporan kemalangan di tempat kerja difailkan di seluruh negara oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan tahun lalu. Juruterus Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menyatakan wujud keperluan mendesak agar soal keselamatan dan kesihatan di tempat kerja diberi perhatian terutama berkait industri kecil dan sederhana. Semua pihak termasuk majikan, pekerja dan NGO disaran bekerjasama memastikan persekitaran tempat kerja yang selamat, sihat dan bebas bahaya. Beliau ditemui media pada majlis penutup Persidangan Pertubuhan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Asia Pasifik di Shah Alam. Pendekatan penyasaran semula subsidi yang bakal dilaksana secara berfasa mulai tahun depan akan mengambil kira tanggungan isi rumah berbanding faktor pendapatan. Dan menurut Pemangku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, langkah itu bagi memastikan agihan lebih komprehensif dan tepat kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Pelaksanaan penyasaran subsidi tersebut juga bermatlamat bagi memastikan perlindungan sosial masyarakat turut terjamin. Di peringkat KPDN, sejak daripada awal sehingga kini dan sehingga ke peringkat pelaksanaan nanti, penegasan kita adalah penyasaran subsidi perlu dan wajib hadir bersama jaminan perlindungan sosial kepada masyarakat. Dan apa bentuk jaminan perlindungan sosialnya? Pelbagai. Sama dari segi intervensi, dari segi mitigasi. Beliau menyatakannya selepas program naratif khas pasca Belanjawan 2024 di Angkasa Puri Kota Mida, dan ketika pembentangan Belanjawan 2024, Perdana Menteri menyatakan penyasaran semula subsidi secara berperingkat dilakukan untuk meningkatkan peruntukan sumbangan tunai rahmah daripada RM8 bilion kepada RM10 bilion. Malaysia menyokong seruan Liga Arab dan OIC supaya diadakan sesi tergempar khas Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu di New York esok. Kenyataan Kementerian Luar Negeri menyebut Malaysia bersama Brunei, Bangladesh, Kemboja, Indonesia, Laos, Maldives,
Timor-Leste dan Vietnam menyokong seruan itu selepas draft resolusi mengenai keadaan genting di wilayah Palestin yang diduduki termasuk Baitul Maqdis Timur dikenakan veto. Malaysia berpegang teguh dengan pendirian bahawa Palestin berhak menubuhkan negara merdeka dan berdaulat. Semua tindakan keganasan perlu dihentikan serta-merta termasuk tindakan keganasan, provokasi, hasutan dan pemusnahan ke atas Palestin. Malaysia akan terus memperjuangkan kebebasan Palestin tanpa menghiraukan sebarang ugutan dari negara luar. Tegas Perdana Menteri, ia merupakan suatu tanggungjawab dan akan diteruskan. Ada ahli Parlimen Eropah yang bagikan, nanti kita beri keterangan jelas dan kenyataan-kenyataan mereka, dan juga ada yang usul langsung dari salah seorang ahli Parlimen Eropah dah mula. Tak jadi masalah, jadi kita jangan hiraukan soal itu. Kita ada urusan kerja dan kita teruskan. Semalam dalam perhimpunan Malaysia bersama Palestin, Datuk Seri Anwar mengakui menerima banyak ugutan dan teguran negara yang cenderung kepada Israel. Ambil keputusan untuk keliling dunia Arab menyatakan pendirian kita. Saya sempat bincang Palestin. Saya bincang dengan Syekh Muhammad bin Perdana Menteri susulan pendedahan ugutan diterimanya. Tegas Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein, pihaknya tidak akan berkompromi terhadap perkara itu. Bagaimanapun katanya ugutan terbabit mungkin melibatkan soal ekonomi atau sektor lain seperti ekspor negara. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat ke Majlis Santapan Malam sempena memuliakan mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-262 di Istana Negara. Keberangkatan tiba Seri Paduka diiringi Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Turut berangkat Sultan Johor, Sultan Perak, Sultan Terengganu, Sultan Kedah dan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Pahang diwakili oleh Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah, Perlis diwakili Pemangku Raja Perlis dan Kelantan diwakili Tengku Mahkota Kelantan. Majlis berkenaan turut dihadiri Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang, Melaka dan Sabah. Manakala Sarawak diwakili Speaker Dewan Undangan Negeri. Raja-Raja Melayu diiringi Menteri Besar masing-masing, manakala Yang di-Pertuan Negeri diiringi Ketua-Ketua Menteri. Hadir sama Perdana Menteri dan isteri termasuk Menteri-Menteri Kabinet. Kerusi Wakaf Sheikh Osman Inisiatif Sarawak dengan kerjasama UKM untuk membina kekuatan umat Islam di Bumi Kenyalang dalam aspek ketemadunan dan pembangunan ekonomi. Penubuhannya mampu melahirkan pemikir Islam progresif dan dinamik daripada kalangan anak-anak Sarawak. Usaha tersebut selari dengan rancangan Malaysia ke-12 dan strategi ekonomi digital Sarawak bertujuan memperkasa penglibatan masyarakat Islam Sarawak dalam bidang ekonomi selari dengan perkembangan masa kini. Untuk menubuhkan sebuah kerusi di UKM untuk membolehkan kita membuat kajian dalam beberapa bidang, khususnya dalam kita hendak memperkasakan lagi ilmu dan juga supaya kita dapat mempunyai hala tuju yang betul dalam pembangunan insan kita khasnya di Sarawak. Malaysia berpotensi menjadi harimau digital Asia dengan peningkatan pelaburan dan kerjasama syarikat terkemuka asing. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Nii Chin menyatakan keyakinan itu bersandarkan kepantasan negara menjadi destinasi pelaburan serantau hasil peningkatan perbelanjaan infrastruktur digital. Pasaran Pusat Data Malaysia dijangka melepasi 9.57 bilion ringgit menjelang 2027 yang merupakan bukti kepada pertumbuhan pesat dan potensi untuk mengatasi kadar pertumbuhan 47% untuk seluruh Asia Tenggara.
industri digital bakal mewujudkan kira-kira 2,000 peluang pekerjaan. Selain limpahan ekonomi yang memberi faedah kepada industri berkaitan pusat data, tenaga boleh diperbarui dan kontrak untuk membina lebih banyak kabel dasar laut di Malaysia. Each 1 billion ringgit in DC investment could potentially create between 400 million to 500 million increase in our GDP. Beliau berucap ketika Majlis Pecah Tanah Pusat Data Infinexis di Cyberjaya. 8 kertas kerja telah dipertimbang pada mesyuarat jawatankuasa Kabinet mengenai dasar sekuriti makanan negara. Mesyuarat dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peladangan dan Komoditi tertumpu kepada usaha memperkasakan sekuriti makanan menerusi pelaksanaan inisiatif impak tinggi. Antara yang dibincang, pelaksanaan projek industri tenusu negara melalui projek pembangunan ladang tenusu integrasi di Cuping Perlis serta cadangan pelaksanaan pembajaan termasuk pembekalan baja bio dan organik bagi tingkatkan hasil padi. Usaha meningkatkan produktiviti sektor agromakanan khususnya dalam bidang teknologi, pemodenan, rantaian nilai agromakanan dilakukan menerusi penyusunan semula sistem galakan pasaran ekspor sedia ada untuk memupuk kecekapan dan daya saing lebih tinggi. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan juga berhasrat memperluas skop Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia dengan turut mengetengahkan komoditi bernilai tinggi seperti kelapa dan durian. Inisiatif program menyemai kasih rakyat Mekar kini diperluas dengan menggunakan kemudahan van bergerak berbanding bas sebelum ini. 11 van Mekar disediakan untuk kemudahan rakyat di luar bandar dan pedalaman tahun ini. Kemudahan itu akan menampung pelbagai perkhidmatan JPN termasuk pendaftaran MyCard, sijil kelahiran dan kematian selain 212 pejabat pendaftaran di seluruh negara. 212 pejabat tetap ada. Tapi kalau umpamanya di kalangan rakyat kita tinggal nun jauh kawasan pedalaman, maka Jabatan Pendaftaran pergi ke sana. Jadi inisiatif Mekar ini singkatannya adalah program outreach yang sangat popular. Kerana itu rencananya untuk tahun ini model van yang baru kita luncurkan itu akan mencapai angka 11 untuk peruntukan tahun ini. Program Mekar diperkenal untuk menangani isu kececeran pemilikan dokumen pengenalan diri dan memudahkan urusan pendaftaran kepada golongan yang tiada keupayaan untuk hadir ke pejabat JPN. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Said Hamidi tiba di United Kingdom untuk lawatan kerja selama 4 hari dan beliau disambut Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke United Kingdom Datuk Zakri Jaafar serta Pengerusi Halal Development Corporation Berhad Khairul Azwan Harun. Timbalan Perdana Menteri dijadual merasmikan dan memberikan ucap tama pada persidangan Perniagaan Halal Dunia 2023 bermula 27 Oktober. Ia dihadiri delegasi dan pakar ekonomi antarabangsa dari negara seperti United Kingdom, OIC dan Kesatuan Eropah. Dalam lawatan kerja selama 4 hari itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid juga akan mengadakan pertemuan bersama ahli Parlimen United Kingdom. Malaysia Airports Holdings Berhad MEHB melepaskan 11% kepentingannya di dalam GMR Hyderabad International Airport Limited pada nilai transaksi $100 Amerika. Menerusi anak syarikatnya MEHB Mauritius Private Limited, syarikat tersebut bertanggungjawab menguruskan pengoperasian lapangan terbang antarabangsa Hyderabad, India. Pelepasan kepentingan ini sebahagian usaha kumpulan untuk menyelaras portfolio pelaburan antarabangsanya selari strategi perniagaan antarabangsa kumpulan. Hasil transaksi tersebut akan digunakan untuk tujuan korporat dan perbelanjaan modal, menyokong pertumbuhan strategik kumpulan selain mengukuhkan kawalan ke atas aset utama. MEHB mendapat 11% kepentingan itu pada 2009 dengan nilai $10 juta Amerika.
Persatuan Insurans Hayat Malaysia Liam serta Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK bekerjasama menerusi memorandum persefahaman sempena program Jelajah Bijak Wang 2023 dan program kali ini lebih memfokuskan isi kandungan yang lebih berkesan dalam mendidik golongan muda menerusi celik keuangan. But the idea is really to deliver real literacy content. Our previous program, which we had reached out to several million people, was more engagement. You know, you bring the message to them indirectly. Together with AKPK, we will deliver a holistic financial management, financial wellness talks, literacy, information, etc. through the workplace, where it could be a lunchtime talk, could be a tea time talk. Program mulai bulan ini hingga Februari 2024 menyasarkan 50 institusi pendidikan tinggi dalam menyediakan para graduan menguruskan keuangan sebelum mereka melangkah ke alam pekerjaan. 441 bangunan kerajaan persekutuan serta agensi, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan telah dilabel Intensiti Tenaga Bangunan BEI di bawah inisiatif Kecekapan Tenaga. Pada hari ini, 7 bangunan agensi kerajaan dan syarikat swasta telah diiktiraf cekap tenaga berstatus 5 bintang bagi tahun 2022 dan penerapan label 5 bintang BEI ini diberikan kepada pemilik bangunan yang telah berjaya mencapai indeks BEI di bawah skala 100 kategori penggunaan sangat cekap berbanding 222 bangunan yang telah dilabelkan pada tahun lepas. Untuk 5 tahun akan datang, kementerian menyasarkan 600 bangunan termasuk bangunan pejabat, hospital dan universiti untuk dilabel BEI. Tular rakaman sekumpulan penumpang sebuah kapal persiaran menyanyikan lagu negaraku turut dipaparkan jalur gemilang yang dipasang bersebelahan bendera Israel. Biar betul. Silakan mendapati ia rakaman lama yang ditularkan kembali sekaligus mengundang salah faham. Menurut pihak berkuasa, kejadian disyaki berlaku pada September tahun lepas. Ia dipercayai dirakam ketika sekumpulan warga Malaysia mengadakan lawatan ke sebuah negara bersama agensi pelancongan. Kertas siasatan dibuka mengikut Akta Lagu Kebangsaan dan Akta Komunikasi dan Multimedia. Orang ramai digesa tidak menyebar maklumat tidak benar. Perbuatan berkenaan merupakan kesalahan undang-undang. Jika ada terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Para Asia Hangzhou 2022, kontingen negara meneruskan rentak cemerlang menambah beberapa lagi kilauan pingat emas pada saingan hari ini. Laporannya bersama Muhammad Amirul Aizat Syafiee. Lagu negaraku terlebih dahulu berkumandang di Gimnasium Xiao Shan menerusi kejayaan jago powerlifting negara Boni Buya Augustin menghadiahkan pingat emas ke-5 negara. Atlet kelahiran Sarawak itu melakukan angkatan seberat 230 kg dalam saingan 72 kg sekaligus memperbaharui rekod Temasya. Rekod sebelum ini dipegang atlet Iran Rohalah Rostami dengan angkatan seberat 229 kg. Atlet saingan 400 meter T20 lelaki Muhammad Amar Aiman Nur Azmi menampilkan larian memukau di Stadium Pusat Sukan Huang Long untuk menghadiahkan emas ke-6 negara. Tambah cemerlang, catatan masa 47.60 saat itu dilakar beliau memperbaharui rekod Temasya dan mencecah rekod Asia 47.80 saat yang sebelum ini dipegang atlet Iran Milad Ramazani. Kecemerlangan dua wakil lelaki itu diteruskan atlet boccia wanita Nur Asku Zaimi Mat Salim menerusi acara individu wanita BC4. Asku Zaimi mengatasi atlet dari China Zime Lin dengan keputusan 3-2 sekaligus mengesahkan emas ke-7 buat Malaysia.
Dengan pencapaian cemerlang ditampilkan kontijen negara setakat ini, harapan untuk melihat mereka mencapai sasaran 35 pingat keseluruhan tampak cerah. Tumpuan esok pastinya terarah kepada kem olahraga menerusi atlet 100 meter negara Muhammad Rizwan Muhammad Puzi yang akan bersaing dalam acara 100 meter T36. Amir Aizam Muhammad Syafiq, Hangzhou, RTM. Pemenang pingat emas kelima negara Boni Bujau Gustin menyifatkan pencapaiannya pada edisi kali ini sebagai istimewa dan ini hasil kejayaan beliau melakukan angkatan seberat 230 kg dalam saingan 72 kg yang juga merupakan rekod baharu Temasya. Puas hati dengan pencapaian saya. Saya dah buat rekod untuk Asian Para Games yang dibuat oleh Rostami dulu 229. Ini saya break 230 tadi. Sangat bangga dengan pencapaian saya. Boni turut mendedikasikan pingat emas dimenangi buat abangnya Brian Junensi Gustin yang bersaing menerusi acara 80 kg. Ini merupakan penampilan kedua atlet kelahiran Serian Sarawak di Temasya Para Asia. Atlet para olahraga negara Muhammad Amar Aiman Nur Azmi menjadikan keluarga sebagai penyuntik semangat untuk menghadiahkan emas ke-6 negara dan lebih cemerlang catatan masa 47.60 saat di lakar beliau berjaya memadam rekod Asia 47.80 saat yang sebelum ini dipegang atlet Iran Milad Ramazani. Saya berlari yang bermain di fikiran saya fikir saya lari nak gold medal, nak beri medal ni untuk rakyat Malaysia dengan family saya dan coach saya yang latih saya. Pingat perak saingan 400 meter T20 lelaki itu dimenangi atlet Indonesia Alvin Nomleni manakala Milad Ramazani terpaksa berpuas hati memperoleh gangsa. Pemain golf wanita terkemuka negara Kelly Tan teruja kembali beraksi pada kejohanan golf Maybank 2023 dari 26 hingga 29 Oktober ini. Pemain berusia 30 tahun itu menyifatkan dirinya semakin matang untuk memberi saingan sengit pada kejohanan yang mendapat pengiktirafan Persatuan Golf Profesional Wanita LPG. It's just, at the end of the day, it's all about confidence boosting for me right now. And if I can play confidently, I know my game is good enough. And that's all I'm out here to do. Kali terakhir Kelly menyertai kejohanan LGPA di Malaysia ialah semasa kejohanan Sime Darby 2017. Kejohanan Golf Maybank 2023 menampilkan 68 pemain profesional dengan 10 tempat dihaskan untuk pemain Malaysia dan ASEAN. Saingan yang menawarkan hadiah wang tunai RM4.32 juta itu akan berlangsung di Kuala Lumpur Golf and Country Club Bukit Kiara. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Sekian berita tengah malam. Dengan itu, Assalamualaikum. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.